Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada lecturer kami iaitu Dr. Lurada bin Baharudin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai ketidaksamaan sosial budaya, implikasi terhadap pendidikan dan peranan guru di sekolah. Okey, ahli kumpulan iaitu Nur Syahira binti Nasir, Sharifah Dalilah binti Syed Muhammad dan Wan Muhammad Alif Hakim bin Abdul Muttalib. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan maksud ketidaksamaan budaya. Okey, ketidaksamaan budaya ini adalah sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya. Okey, konsepnya adalah pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif. Dan yang ketiga, diskriminasi perbuatan memanding dan membezakan individu atau kelompok. Okey. Sosio budaya pula. Okey, sosio budaya adalah hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Menurut Islam, ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban sesuatu masyarakat yang lahir dari akidah dan petunjuk Islam. Okey, Islam turut juga mempunyai tarikh tersendiri mengenai sosio budaya ini. Sosio budaya ini dia adalah macam pengaruh masyarakat daripada pelbagai bidang dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya. Pendidikan. Pendidikan pula adalah sesuatu proses di mana seseorang memperoleh banyak faedah sosial. Okey, sekolah dibahagikan mengikut kumpulan etnik, kelas sosial dan kurikulum dan juga penempatan. Okey, saya akan menerangkan faktor-faktor ketidaksamaan sosio budaya dalam pendidikan. Faktor-faktor ketidaksamaan sosio budaya dalam pendidikan terbagi kepada 3 iaitu kelas sosial, jantina dan murid berkeperluan khas iaitu MBK. Okey, kita masuk kepada kelas sosial. Kelas sosial ini adalah berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. Segolongan individu yang mempunyai kedudukan dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Okey, kelas sosial ini terbagi kepada 2 golongan iaitu bourgeoisie dan proletariat. Okey. Bourgeoisie iaitu bermaksud masyarakat yang memiliki punca-punca pengeluaran, pengagihan dan pertukaran, dan juga proletariat bermaksud masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas, sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja. Okey, kita pergi kepada jantina. Jantina pula mempunyai perbezaan dari segi status, cita-cita, perlakuan dan ciri-ciri fizikal yang jelas. Peluang pekerjaan mengikut gender, pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik dari lelaki. Pada zaman penjajahan dulu, peluang diberi kepada lelaki, manakala golongan perempuan dinafikan peluang untuk menerima pendidikan. Okey, seperti mana kita lihat pada zaman dahulu, peluang pendidikan ini dia lebihkan kepada lelaki. Tapi pada zaman sekarang, kuota kemasukan ke universiti melebihi perempuan daripada lelaki. Manakala sekolah teknik ataupun vocational, kelebihan diberikan kepada lelaki. Ini tidak seperti zaman penjajah dahulu, iaitu dia melebihkan kepada lelaki sahaja. Pada zaman sekarang, dia perempuan lebih daripada lelaki untuk kemasukan ke universiti. Okey, seterusnya. Murid berkeperluan khas iaitu MBK. Okey, murid berkeperluan khas ni ada 2 kategori dia. Kategori masalah ataupun kategori masalah khusus. Okey, seperti mana kita tahu kecerdasan yang amat rendah. Lepas tu yang kedua, menghadapi masalah dalam menyesuaikan diri di sekolah biasa, dan juga motivasi dan keperluan mereka berbeza. Okey. Seperti kecerdasan yang amat rendah, mereka seperti pergerakan diorang agak slow daripada pelajar biasa, pergerakan mereka. Lepas tu diorang menghadapi masalah dalam menyesuaikan diri di sekolah biasa. Seperti kalau murid berkeperluan khas ni, dia mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dia untuk bergaul dengan pelajar biasa. Seperti contoh, kita dapat lihat macam diorang hendak pergi ke kantin masa rehat. Okey, tapi
Macam murid berkeperluan khas ni dia akan merasakan susah macam nak meminta makanan, tidak seperti murid biasa. Murid biasa hanya boleh bercakap dengan orang kantin, dia mahu makanan apa, tapi budak berkeperluan khas ni dia akan disediakan makanan tanpa permintaan dan diorang akan mengambil makanan tu sendiri. Okey. Seterusnya, isu-isu ketidaksamaan sosial budaya dalam pendidikan. Isu-isu ketidaksamaan sosial budaya dalam pendidikan ini terbagi kepada 3. Masyarakat pendalaman, budaya tersekat dan juga pendidikan imbuhan. Okey, kita masuk kepada masyarakat pendalaman. Masyarakat pendalaman ni dia kekurangan guru bukan option. Okey, seperti dia seperti dalam sekolah pendalaman, kebanyakan guru-guru yang bukan option dihantar ke dalam sekolah pendalaman untuk mengajar pelajar-pelajar pendalaman. Ini akan menyebabkan pelajar-pelajar yang pendalaman akan susah untuk menerima sesuatu ilmu yang diberi. Kerana guru yang bukan option seperti contoh guru PJ diberi tugas untuk memikul tanggungjawab mengajar subjek bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ini akan menjadikan murid-murid itu tak dapat ilmu yang disampaikan dengan baik kesan dia. Okey, seterusnya lokasi. Lokasi sekolah terlalu jauh dengan rumah. Seperti kita tahu sekolah di Sarawak yang di mana mereka terpaksa mengharungi sungai beberapa jam dengan menaiki bot untuk sampai ke sekolah. Yang ketiga, jurang digital. Okey, jurang digital ni sepertinya pencapaian internet diorang sangatlah rendah. Ini akan menyebabkan guru-guru akan mempunyai masalah untuk mengakses bahan-bahan internet ataupun memasukkan maklumat pelajar. Okey, seterusnya pendidikan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli ni dia akan menjadikan seseorang tu dia macam kalau orang asli dia sekolah ke sekolah bandar, itu akan menyebabkan pelajar-pelajar luar bandar akan menyebabkan sesuatu orang panggil resis. Dia budak bandar dia macam tak nak kawan dengan budak asli. Macam dia bukan taraf dia bagi dia. Okey, seterusnya kita masuk kepada budaya tersekat. Budaya tersekat ni sekatan peluang disebabkan faktor seperti kemiskinan, etnik dan lain-lain, merujuk kepada pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah di sekolah kerana latar belakang keluarga, kekurangan relatif antara pengalaman rumah dengan corak budaya yang diperlukan untuk pembelajaran di sekolah. Okey, lorat bahasa tempatan digunakan dalam kehidupan seharian. Seperti mana kita tahu, lorat ni kita tak boleh nak ubah daripada kita lahir. Sepertinya contoh dia macam slang daripada sesebuah negeri. Contoh dia macam kalau cikgu slang dia daripada negeri Kelantan dan ataupun negeri Kedah, bila kita dapat dengar slang dia tu kita dah tahu. Dia ni orang Kedah. Okey, slang dia tu itu orang Kelantan. Macam tu. Okey, seterusnya pendidikan imbuhan. Pendidikan imbuhan ini ketidaksamaan status sosioekonomi. Orang miskin di kawasan luar bandar dan orang kaya di bandar mempunyai peluang pendidikan yang berbeza. Pendidikan imbuhan adalah satu konsep baru dalam pendidikan yang wujud selepas Perang Dunia Kedua di beberapa negara barat. Okey, contohnya di kebanyakan kawasan luar bandar di Malaysia, pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa adalah rendah. Tambahan pula tumpuan diberi kepada tugas-tugas mengerjakan kebun. Okey, yang tadi budaya tersekat tadi, dalam konteks Malaysia juga saya nak beritahu yang sebelum kemerdekaan, pelajar kawasan terpencil atau luar bandar itu dianggap sebagai tersekat hak mereka untuk mendapatkan kemudahan pendidikan yang asas berbanding dengan pelajar bandar. Okey, seterusnya pendidikan imbuhan ini adalah keadaan ini timbul akibat kesedaran rakyat terhadap kepentingan kepentingan pendidikan. Okey. Hasil daripada itu, satu pergerakan dimulakan untuk menuntut hak peluang pendidikan yang sama, khasnya untuk kalangan rakyat kelas bawahan. Okey, sebelum pendidikan ni wajib diperkenalkan peluang pendidikan melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menengah, kolej dan universiti amatlah terhad.
untuk kanak-kanak kelas sosioekonomi yang rendah berbanding dengan mereka daripada golongan menengah dan atasan. Ini menunjukkan bahawa status sosioekonomi ibu bapa yang rendah mengurangkan atau menghalang anak mereka daripada menerima pendidikan. Okey, sekian sahaja daripada saya tentang isu-isu dan faktor-faktor sosioekonomi. Okey, ini bermakna faktor-faktor ketidaksamaan sosial budaya dalam pendidikan adalah kelas sosial, jantina dan murid berkeperluan khas, manakala isunya adalah masyarakat pendalaman, budaya tersekat dan juga pendidikan imbuhan. Okey, saya akan membentangkan mengenai implikasi ketidaksamaan dalam pendidikan. Okey, terdapat 4 perkara iaitu murid, guru, sekolah dan juga kurikulum tersirat. Okey, bagi murid terdapat beberapa perkara yang perlu dilihat. Yang pertama ialah gaya berfikir dan juga gaya belajar, yang mana kita tahu setiap murid mempunyai cara yang berbeza lah untuk berfikir dan belajar. Okay, ini adalah satu penyelidikan yang dilakukan oleh Nur Syazwani, Rosini, Intan, Analisa dan juga Siti Luraida yang bertajuk Gaya Hidup Pelajar Orang Asli dan Implikasinya di Dalam Kelas. Okey, mereka telah mengkaji kecenderungan murid asli cara belajar dan mereka mendapat bahawa murid asli cenderung untuk menggunakan kaedah kinestetik iaitu melalui sentuhan, pergerakan maupun mengaplikasi. Setelah itu dari segi gaya berfikir, murid reflektif mudah mengingati maklumat, memahami teks dan cekap menyelesaikan masalah serta membuat keputusan daripada murid yang impulsif. Yang mana murid impulsif memerlukan lebih masa untuk memberikan respon dan seringkali melakukan kesalahan berbanding dengan murid reflektif. Okey, seterusnya ialah kaum etnik. Okey, kalau kaum etnik ini kebiasaannya murid yang tinggal ataupun belajar dalam lingkungan satu kaum ataupun satu etnik kurang mendapat pendedahan terhadap budaya kaum lain. Jika mereka ingin memahami budaya lain, mereka haruslah melalui pembacaan bukannya amalan. Okey, manakala dari segi pelbagai teknik, murid saling menerima dan saling menghormati kaum etnik yang berbeza seperti sekolah di bandar. Sekolah di bandar terdapat pelbagai budaya ataupun terdapat pelbagai kaum yang mana mereka boleh saling memahami dan juga boleh saling mengaplikasi budaya yang lain secara tidak langsung. Seterusnya ialah bahasa dan komunikasi. Setengah murid hanya menguasai dialek ataupun bahasa ibunda mereka yang mana mereka akan mempunyai masalah pendengaran. Mereka akan mempunyai masalah pembelajaran, kurang faham dengan bahan yang dibaca dan juga kurang faham daripada penerangan daripada guru. Walau bagaimanapun, terdapat juga pelajar yang boleh menguasai lebih daripada satu bahasa yang kita panggil pelajar polyglot. Okey, pelajar polyglot kebiasaannya cepat dan tangkas dalam memahami konsep dan ini juga disokong oleh Diwali dan Wei pada tahun 2013, mereka telah menyatakan bahawa multilingualism research indicate that a high level of multilingualism and multiculturalism makes people more tolerant of ambiguity. Maksudnya mereka lebih berkeyakinan, berfikiran kreatif dan juga merupakan problem solver. Okey, dari segi kelas sosial dan penempatan. Okey, menurut Sorokin pada tahun 1927, kelas sosial adalah perbezaan antara penduduk ataupun masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat yang mana terdapat golongan rendah, sederhana dan tinggi. Jika Malaysia dibahagikan mengikut B40, M40 dan juga T20. Murid yang tergolong dalam kelas sosial yang rendah akan menghadapi masalah dari segi yuran, kemudahan kelengkapan belajar yang mana mereka akan mempunyai masalah tersebutlah. Jadinya golongan yang sederhana dan tinggi ini kebiasaannya mereka tidak menghadapi masalah tersebut dan juga hasil pendidikan daripada mereka ini lebih meluas daripada golongan yang golongan rendah. Okey, sebagai contoh ini golongan rendah mereka tidak mendapat kelengkapan yang mencukupi untuk belajar, manakala ini ialah golongan yang sederhana dan juga tinggi mereka mempunyai kelengkapan yang secukupnya untuk belajar. Okey, menurut Chamhuri pada tahun 2001 beliau telah menekankan bahawa keluarga miskin dalam kalangan orang Melayu dan orang asli yang kebanyakannya tinggal di desa dan di pendalaman. Okey. Manakala dari segi penempatan pula ialah murid bandar dan pinggir bandar lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza. Sebagai contoh, kalau di pinggir bandar di Selangor seperti di Dengkil ataupun Puncak Alam, Semenyih, walaupun itu ialah pinggir bandar tetapi di situ terdapat pelbagai kaum ataupun pelbagai budaya.
Manakala dari segi gender ataupun jantina, ekstrimkan diri pelajar lelaki dan perempuan adalah sama pada masa masuk waktu sekolah. Tetapi, ekstrimkan diri pelajar perempuan merosot apabila mencapai pertengahan tahun menurut Santrop pada tahun 2008. Ini kerana pengaruh daripada rakan-rakan. Okey, untuk makluman, pelajar perempuan lebih tekun dalam memberikan perhatian dalam pembelajaran, mematuhi peraturan, lebih kemas, teratur dan juga menunjukkan prestasi yang baik pada peringkat sekolah rendah. Tetapi, pelajar lelaki menunjukkan prestasi yang lebih baik di peringkat sekolah menengah. Okey, implikasi yang kedua dipengaruhi oleh guru, iaitu kita tahu bahawa tugas guru adalah untuk membimbing murid dalam mencapai prestasi yang baik dari segi akademik, sosial dan juga vokasional. Okey, yang pertama ialah dari segi bahasa, guru haruslah menggunakan bahasa yang sesuai, iaitu tidak menggunakan bahasa dialek, okey. Yang mana menggunakan bahasa standard ketika dalam sesi pembelajaran. Jadinya ia dapat difahami oleh semua kaum. Okey, dan juga guru yang boleh menguasai pelbagai bahasa memudahkan guru dalam pengajaran dan ia menjadi sebagai bonuslah kepada guru. Yang kedua ialah pengurusan hubungan. Okey. Pengurusan hubungan ini bermaksud pematuhan peraturan adalah satu kepulauan untuk mewujudkan suasana yang terkawal. Dan juga ini dinyatakan dalam teori Bandura yang bermaksud ganjaran adalah untuk perkara yang baik manakala hukuman adalah untuk perkara yang tidak baik. Okey, menurut Nur IT et al. Pada tahun 2011, murid dalam sebuah bilik darjah terdiri daripada pelbagai etnik, taraf sosioekonomi, latar belakang keluarga, kawasan penempatan budaya, adat resam dan bahasa yang berbeza. Jadinya guru perlu memberikan layanan yang adil kepada semua tanpa mengira perbezaan bangsa ataupun kaum. Okey, yang keempat pula ialah jangkaan guru. Okey, jangkaan guru terhadap murid berdasarkan elemen-elemen generalisasi adalah tidak ada dan tidak boleh berlaku. Ini kerana nilai perpaduan akan terjejas jika berlaku pengasingan dalam murid itu sendiri menurut Nur Aini, Bun Sharifah Fakrini dan juga Zuraida pada tahun 2010. Okey, yang kelima ialah pemilihan sumber. Pembelajaran yang berkesan akan mudah berlaku sekiranya bahan sumber sesuai dengan pengetahuan dan budaya murid. Sebagai contoh, di dalam kelas, etnik minoriti akan berasa terabai dan juga tidak dihargai sekiranya guru tidak memasukkan unsur-unsur budaya mereka di dalam ataupun semasa proses pengajaran. Oleh itu, guru haruslah memainkan peranan yang penting dalam menyediakan sumber tambahan yang sesuai dengan pengalaman murid supaya ia menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Dan terakhir sekali ialah pembelajaran kooperatif, iaitu kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat yang sama. Okey, ini bermakna murid dapat berkongsi pengetahuan, pengalaman, saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan matlamat kumpulan ini terjadi dan juga sekaligus boleh mewujudkan kerjasama dan toleransi dalam masyarakat majmuk. Okey, implikasi yang ketiga ialah sekolah. Okey, kepelbagaian sosial budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah Cina, sekolah Tamil. Okey, amalan dalam sistem persekolahan di Malaysia menjurus ke arah kebangsaan dan sistem berpusat. Namun, pelaksanaan mewujudkan pelbagai jenis sekolah mempunyai fokus yang berbeza turut mengamalkan budaya yang berbeza. Okey, sebagai contoh, sekolah yang berprestasi tinggi, murid dan juga guru bergerak seiring dalam mencapai matlamat sekolah dan juga masalah sosial, sikap dan disiplin tidak begitu ketara berbanding dengan sekolah pencapaian rendah dan sederhana. Okey, bagi lokaliti sekolah, sekolah bandar terdapat pelbagai latar belakang sosial budaya manakala sekolah di luar bandar hanya terdapat 1 sehingga 2 kaum budaya. Sebagai contoh, ini ialah sekolah yang asli hanya terdapat 2 kaum iaitu Melayu dan juga asli. Okey, menurut Stoll and Fink pada tahun 1996, dalam bukunya Changing Our School mendefinisikan bahawa kepimpinan berkesan itu adalah penentu dalam menggerakkan perubahan yang positif di sekolah ataupun dalam sistem persekolahan. Ini bermakna sekolah yang bagus ataupun tidak bagus sebenarnya bergantung kepada kepimpinan pengurusan sekolah tersebut. Okey, dan terakhir sekali ialah kurikulum tersirat. Okey, apakah itu dimaksudkan dengan kurikulum tersirat? Kurikulum tersirat adalah norma-norma atau nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung di dalam kelas dan tidak dinyatakan dalam kurikulum rasmi.
Yang pertama ialah menggalakkan interaksi antara murid secara meluas di dalam bilik darjah. Okey, yang mana ini amat penting dalam mewujudkan suasana yang mesra budaya. Melalui interaktif, murid dapat bergaul sesama sendiri tanpa kira agama, bangsa, budaya maupun jantina. Okey, yang kedua ialah membangunkan pencapaian murid bagi mengurangkan tingkah laku negatif. Menurut Ahmad Rafi'i Ayuddin dalam bukunya iaitu Siri Pendidikan Pedagogi Pengetahuan Didaktif untuk Guru, beliau menerangkan bahawa guru adalah role model pelajarnya, yang mana kelakuan, tutur kata, budi bicara guru akan mempengaruhi murid. Dan juga ini disokong oleh teori Bandura yang mana teori Bandura berkata bahawa murid belajar melalui proses peniruan, iaitu meniru kelakuan gurunya. Oleh itu guru haruslah bersikap dengan baik. Okay, yang terakhir ialah murid dapat belajar dalam keadaan yang ceria dan menyeronokkan dengan menjadikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan mewajibkan menggunakannya semasa dalam proses PDP dilaksanakan. Ini adalah untuk mengelakkan penggunaan unsur-unsur dialek mengikut kaum semasa waktu berinteraksi. Jadinya semua murid boleh menggunakan bahasa Melayu yang mana difahami oleh semua murid. Okey, ini bermaksud implikasi ketidaksamaan di dalam pendidikan yang melibatkan murid, guru, sekolah dan kurikulum. Ira, mic. Okey, peranan pendidikan adalah satu proses dan aktiviti yang bertujuan membawa perubahan kepada seseorang individu mengikut norma dan nilai sesuatu masyarakat, iaitu sekolah merupakan pengaruh yang utama sebagai satu aspek dalam sekeliling yang mendatangkan kesan penguasaan ilmu. Oleh itu tertimbullah sosialisasi. Sosialisasi ialah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seorang anak dalam kehidupan untuk berkomunikasi secara efektif. Ejen sosialisasi merupakan individu, kumpulan atau organisasi yang mempengaruhi tingkah laku dan diri seseorang. Guru adalah ejen sosialisasi yang paling berpengaruh dalam memainkan peranan utama untuk membentuk konsep kendiri, personaliti dan sasiah murid-murid selaras dengan kehendak masyarakat. Okey, oleh itu juga, selain itu juga sekolah merupakan satu ruang yang baik untuk mewujudkan proses sosialisasi dalam semua perkara bagi seorang pelajar menurut Najimah 2011. Seterusnya. Tanggungjawab guru sebagai ejen sosialisasi ketika pembelajaran dan pengajaran berlaku ialah pertama, mewujudkan pembelajaran yang kondusif iaitu selesa dan sempurna. Kedua, mengembangkan penguasaan ilmu dan kemahiran serta menyampaikan budaya ilmu. Guru menyampaikan ilmu serta kemahiran yang ada kepada murid-murid. Seterusnya, memastikan perkembangan tingkah laku yang positif. Guru mestilah memainkan peranan yang positif, menunjukkan tingkah laku yang positif dalam menyatukan bangsa Malaysia. Iaitu dalam kelas terdapat pelbagai kaum, itulah tujuan utama ialah kita menyatukan bangsa Malaysia. Seterusnya, memeliharakan kepribadian untuk iaitu menghasilkan, memberi nilai-nilai yang positif kepada murid-murid. Yang akhir sekali, menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar. Nilai kerohanian itulah nilai-nilai yang baik ke dalam diri pelajar. Seterusnya. Guru ialah satu ejen spesialis yang terbaik di Malaysia, iaitu di mana pendidikan ialah itu guru menyampaikan penyampaian kenegaraan, iaitu pertama rukun negara pada tahun 1970 yang dijadikan dasar pendidikan kewarganegaraan, pembangunan dan perkembangan masyarakat. Kita kena belajar tentang 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Di mana 5 prinsip rukun negara ni amat penting ketika
dan diajar semasa kita darjah 1 lagi. Okey, yang kedua ialah penyampaian ilmu kebudayaan di mana kita terdapat pelbagai budaya dan kita perlu menghormati dan kita kena mempelajari budaya-budaya selain budaya Melayu, Cina dan India. Penyampai ilmu perpaduan, iaitu perpaduan ini merusi mengenai pendidikan sejarah dan pendidikan moral. Okey, bila masuk dengan sejarah, mestinya kita akan belajar tentang sebelum kemerdekaan, apa yang berlaku semasa kemerdekaan, apa yang berlaku dan selepas kemerdekaan yang sekarang ni, apa yang berlaku. Okey, yang seterusnya adalah suri teladan pelajar. Suri teladan pelajar ni ialah harus menunjukkan cikgu, guru mestilah menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada pelajar. Seterusnya. Okey, di sini ada dua, iaitu proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini ialah membentuk perpaduan di sekolah mempunyai 3, iaitu imitasi, arahan, motivasi. Di mana ialah imitasi ni ialah tiru tingkah laku mengikut teori Bandura tadi, dan ia adalah satu tingkah laku yang yang menyebabkan murid-murid meniru tindak tingkah laku guru. Yang kedua adalah arahan. Arahan ni adalah arahan yang berbentuk yang baik, memberi yang nilai-nilai yang positif. Itu adalah arahan, di mana bila arahan tu keras, kemungkinan murid tidak akan mengikut arahan tersebut. Tapi bila arahan tu sesuai dengan keadaan sekeliling, murid mudah menerima arahan tersebut. Selain itu, memberi motivasi. Memberi motivasi ialah dari segi menerapkan nilai-nilai murni, memberi keyakinan kepada semua pelajar. Selain itu, sekolah juga telah mewujudkan pelbagai program untuk pemumpukan perpaduan. Ciri-ciri menghasilkan hubungan positif iaitu menurut idea Rush and Alsop pada 1971, di mana dia mempunyai 3 proses, iaitu empat proses, iaitu persamaan status, persamaan matlamat, interaksi yang melibatkan kerjasama, sokongan daripada pihak berkuasa, undang-undang atau adat. Okey, persamaan status di mana? Di dalam kelas tidak ada perbezaan status. Bila dalam kelas kaya atau miskin, tidak ada sama je, tidak ada perbezaan. Okey, persamaan matlamat ialah di mana matlamat kita satu, itu menghasilkan pelajar yang cemerlang. Yang ketiga ialah interaksi melibatkan kerjasama. Kerjasama di mana kita menerapkan nilai-nilai murni kerjasama di antara sesama mereka. Yang keempat adalah sokongan daripada pihak berkuasa, undang-undang atau adat, di mana pihak ini perlu memainkan peranan penting dalam menerapkan undang-undang dan adat. Seterusnya. Baiklah, ejen sosialis di sekolah rendah. Okey, ejen sosialis adalah guru yang baik adalah ketika di sekolah rendah, di mana dia melentur buluh biar daripada rebungnya. Murid ibarat kain kosong, kita yang mencoraknya. Okey, pada awal umur 5 hingga 8 tahun adalah peringkat di mana murid-murid akan melihat cikgu ini sebagai idola. Okey, dia akan melihat perwatakan cikgu, cara cikgu tu membawa, dan akan menyebabkan murid-murid rasa seronok untuk belajar memahami dalam situasi PDPR atau PDPC yang berlaku. Okey, pertengahan umur ialah 8 hingga 12 tahun, di mana di sini adalah proses dia mengenal kawan baik, mengenal tingkah laku, mula menghasilkan perasaan kasih sayang, hormat menghormati. Okey, perkembangan ini penting dalam pemikiran sosial melalui pembinaan hubungan dengan kanak-kanak lain. Oleh itu, guru sekolah rendah sentiasalah menyebarkan etnik bahasa bangsa tertentu serta kepentingan dalam kelas kepada pelajar yang baru dengan tujuan mempelajari tentang kelas sosial dan kepelbagaian kebudayaan suku etnik lain. Okey, di sini saya boleh membuat kesimpulan bahawa guru ialah ejen perubahan, penggerak masyarakat dan pembina negara, di mana guru adalah perlu memupukkan semangat cintakan negara, bangsa dan tanah air. Selain itu, tugas mengajar dalam bilik belajar adalah memberi, menyemai
kesedaran siwik dan kewarganegaraan dalam diri selaras dengan prinsip rukun negara. Okey, kita dapat simpulkan dari sini, kesimpulan dalam ketidaksamaan dan implikasi ini ialah peranan guru amat penting dalam menyelesaikan isu dan faktor dalam ketidaksamaan sosial budaya dan implikasi pendidikan di Malaysia. Terima kasih. Okey, bermaksud dari segi peranan guru sebagai ejen sosialisasi ini adalah dengan menjadi penyampai ilmu kenegaraan, kebudayaan, perpaduan dan juga suri teladan kepada pelajar. Okey, ini merupakan sumber rujukan daripada perbincangan kami. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.